وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والجمال والإكرام. اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله. يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tak maaf, kita tak bawa hari ni. Tersalah bawa beg. Dah tukar-tukar beg semua, akhirnya salah kita, tak tahu beg mana satu bawa. Muka surat apa? 153 ya. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala kepadamu. Maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia, nescaya engkau khianah, dan khianatmu pada pertaruhan, pada pertaruh akan dia, pada pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah Ta'ala padamu, iaitu sehingga-hingga maksiat. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu, maka tilik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia, akan rakyatmu. Maka sekalian kamu itu punya peliharanya, dan tiap-tiap kamu itu ditanya pada hari kiamat akan suatu yang kamu pelihara itu. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Ini masih lagi dalam hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, punca bagi seseorang itu masuk ke dalam api neraka itu ialah dengan sebab engkar ataupun menyalahi akan nikmat yang dijadikan Allah Ta'ala dengan dia kepada seseorang. Maka apabila Allah Ta'ala memberikan nikmat, Allah Ta'ala kurniakan nikmat, Allah Ta'ala berikan kepadanya nikmat, apabila dia menyalahgunakan nikmat itu dengan bahawa dia menggunakan nikmat itu bukan kepada sepatutnya, ataupun dia menggunakan nikmat itu kepada yang lain daripada yang disuruh oleh Allah Ta'ala, maka itulah yang dikatakan sebagai kufur nikmat. Kufur nikmat. Jadi kita katakan tadi, seorang itu apabila kufurnya nikmat dengan Allah Ta'ala, apakah puncanya kufur nikmat itu? Maka kufur nikmat itu, kalau kita lihat, dia telah menggunakan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dia ila ma la khuliqa li ajlih. Dia melakukan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dia, dia gunakan kepada tempat yang lain. Kenapakah makhluk ataupun hamba itu boleh gunakan nikmatnya kepada tempat yang lain? Maka tidak lain tidak bukan kerana di dalam hatinya tidak ada cinta akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hatinya tidak ada kecintaan kepada Allah? Kerana dia tak kenal Allah. Kenapa dia tak kenal Allah? Kerana dia jahil dalam ilmu agama. Itu punca utama. Punca seseorang itu buat jahat kerana dia jahil, kerana ketiadaan agama, kerana tidak mendalami ilmu agama, kerana tidak mendalami akan ilmu-ilmu yang mengenalkan yang mana hak, yang mana batin, tidak mendalami ilmu yang mana yang dikatakan dosa, yang mana dikatakan pahala, tidak takut kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Kerana apa tidak takut? Kerana tidak kenal akan Tuhan. Semuanya maksiat, kezaliman, itu semuanya berpunca daripada jahil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpunca daripada jahil akan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punca utama adalah jahil. Hatta kalau kita tengok di zaman sekarang, kenapakah manusia sekarang ini boleh sanggup mendedahkan aurat, sanggup membuat perkara yang keji, buat perkara yang mungkar? Kalau kita tengok, punca utamanya ialah dari kerana tidak reti ataupun tidak pandai agama. Bila agama itu diabaikan, seseorang itu apabila agama diketepikan, maka dia akan ketengahkan kejahilan. Dia akan jadi macam tu. Kalau kita tolak agama, kalau kita mengenepikan agama, ataupun kita tidak memperdulikan agama, kita tak peduli, tak pupuk di dalam hati kita itu untuk mendidik atau untuk belajar ilmu agama dengan betul, bererti kita akan tumpukan kepada kejahilan. Maka apabila kita buat sesuatu dengan kejahilan, maka di situ kita tak tahu mana baik, mana buruk. Bahkan sampai satu masa nanti, di akhir sebelum dunia kiamat nanti, orang yang buat jahat itu yang dibangga-banggakan. Bahkan orang yang buat amal ibadat, ahli orang pergi surau, orang pergi berzikir, orang pergi berselawat, orang pergi baca Quran, itu dianggap orang yang tidak ada kemajuan di dalam dunia. Ini yang akan berlaku. Bahkan sedang berlaku sekarang ni. Sebab itu apabila maksiat ini, kerana apa? Kerana dia tidak tahu bahawa nikmat itu pertaruhan. Allah Ta'ala jadikan nikmat, Allah Ta'ala berikan dia anggota semua itu, semuanya ialah semata-mata untuk pertaruhan. Saham maknanya dia akan dapat balik apa yang dia buat di akhirat nanti.
Di ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi balik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi pinjam. Semua yang kita ada sekarang ni adalah pinjaman daripada Allah. Macam kita buat pinjaman lah. Kita buat pinjaman dengan bank. Ada bank tu nak halalkan tu? Tak ada. Dia akan minta balik satu hari nanti. Tak ada dia kata, oh tahu pinjam tak apalah, saya sponsor. Tak ada. Dia akan minta balik. Orang panggil apa? PTPTN. Contoh kata. Nah, dia akan minta balik. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita dua mata, Allah Ta'ala beri kita dua telinga, Allah Ta'ala bagi kita lidah, tangan dan kaki. Semua yang Allah Ta'ala beri ni bukan hanya semata-mata beri, bahkan ia adalah pinjaman. Bila pinjaman bererti Allah Ta'ala akan minta balik. Dan Allah Ta'ala tidak ada beri tarikh pun bila dia nak minta. Tak ada. Allah Ta'ala tak ada tetapkan date. Kamu kena saya bagi kamu nikmat, nanti umur kamu 45 tahun saya akan ambil balik nikmat ini. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala bila-bila masa saja dia boleh tarik nikmat tadi itu. Bila-bila masa saja dia boleh cek balik nikmat yang kita gunakan tadi itu. Maka kalau seorang itu mengenal akan hakikat demikian, dia mengetahui bahawa semua ini adalah pinjaman daripada Allah, yang mana Allah Ta'ala akan tanya kepada dia satu persatu di akhirat nanti. Kalau benar-benar dia tahu, kalau benar-benar dia percaya, yang mana percaya itu membawa kepada tahap keyakinan, kata ulama ahli sufi, maka orang ini berlaku maksiat kepadanya itu adalah mustahil. Mustahil. Boleh sampai ke tahap mustahil kalau sekiranya dia mengetahui, dia percaya, yang mana percaya itu tahap keyakinan. Yakin. Tapi kerana apa berlaku maksiat? Kerana percayaan itu hanya baru sampai pengetahuan. Dia tahu ni dia ada darjat. Ada tahu sekadar tahu. Ada tahu yang membawa kepada keyakinan. Kalau tahu sekadar tahu, nampak? Orang kata orang tahu sekadar tahu, itu bererti orang itu belum tahu, walaupun dia kata dia tahu. Macam makan tahu lah. Orang yang kata dia tahu tapi tidak ada tindakan. Orang yang percaya, yang mana percaya orang yang tahu, yang mana ilmunya itu sampai pada pengetahuan. Ilmu ni di tiga sudut. Pertama, ilmu yang sampai kepada keakalan. Ilmu sekadar soal jawab. Satu. Yang kedua, ilmu yang sampai ke tahap pengetahuan. Yang ketiga, ilmu yang sampai ke tahap keyakinan. Kita dalam ilmu ni, ilmu yang kita belajar, tak kiralah apa jua ilmu yang kita belajar. Ilmu ni dia ada tiga tahap. Darjat tahap kita belajar ilmu ni ada tiga. Pertamanya, ilmu sampai kepada tahap keakalan. Keakalan ni maknanya waktu dia mengaji, dia dengar, oh ya. Bila keluar, hilang. Hilang terus. Nampak? Ini sangat keakalan. Tahu saja, memang tahu zahir ni. Yang kedua, ilmu yang sampai kepada tahap pengetahuan. Ini dia dalam sikit. Maknanya bila dia dapat satu ilmu tu, dia simpan terus dalam otak dia. Tandanya bila kita soal, dia boleh jawab. Ini ilmu tahap sampai tahap pengetahuan. Bagus tak? Itu sudah bagus. Tetapi ilmu yang sampai kepada pengetahuan ini ialah bukan maqasidul ilmi. Ini bukan maqasid ilmu. Kalau kita belajar ilmu hanya sekadar boleh soal jawab, bila tanya orang tu boleh jawab, itu bukan maqasid ilmu. Sebab apa? Ilmu bukan untuk diketahui, tetapi ilmu untuk dirasai. Kita belajar ilmu tauhid sampai rasa kewujudan Allah, bukan tahu kewujudan Allah. Kita sekarang semua tahu, semua tahu. Tapi seorang itu apa dia? Merasai kewujudan Allah. Allah itu dah lain dah tu. Macam kita lah, orang cakap di bawah pokok itu ada hantu. Betul kan makhraj? Ada hantu. Nah, orang yang tahu hantu, oh ya ke ada hantu? Agak-agak dia tahu tak? Dia tahu. Tapi pengetahuan dia tu yakin ataupun tidak?
Dia tak yakin. Dia tahu di situ ada hantu, tapi dia tak yakin. Sebab apa? Dia tak pedulikan benda tu. Tapi kalau orang itu bila lalu di bawah pokok itu, tiba-tiba berderang bulu roma. Nampak? Ataupun bila dia lalu di bawah pokok itu, tiba-tiba bau wangi naik berdebar-debar. Hantunya nampak tak? Tak nampak pun. Tapi rasa tak kewujudannya? Rasa tak? Nampak tak? Tak nampak. Pak Haji nampak? Tak nampak. Kenapa Pak Haji takut? Ada. Mana? Tak nampak pun? Ada. Itu orang panggil tahu yang sampai ke tahap rasa. Maka orang yang dapat tahu sekadar pengetahuan, itu bukan maqasid ilmu. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu hadis, belajar sirah nabawiyah, kita belajar ilmu tafsir dan sebagainya, kalau tak sampai kepada tahap maqasid ilmu, iaitu merasai kewujudan Allah, berarti pengetahuan kita itu masih fil aqli, mutadawwirun fil aqli, masih berpusing-pusing pada akal. Nampak? Berpusing-pusing macam gasing lah, itu pusing-pusing, tak pergi mana pun. Tapi kalau orang itu menyampaikan pengetahuan sampai ke tahap keyakinan, maka dia akan menimbulkan rasa. Rasa itulah yang kita nak. Nampak? Kalau tahu sekadar tahu, itu belum maqasid ilmu. Tetapi yang maqasid ilmu, kamu belajar sesuatu, kamu bukan sekadar tahu, bahkan kamu mengalami pengetahuan itu. Nampak? Kita belajar wujudnya Allah. Allah Ta'ala berikan kita nikmat, kita mengalami, merasai nikmat yang diberikan itu. Allah. Sebab itu tidak ada zikir yang tinggi melainkan la ilaha illallah. Tidak ada la ta'sira li syai'in minal kainat bi tab'ih aw al-quwwati allati ja'ala Allahu fi, ataupun la mustaghiyan an kulli ma siwa wa iftiqaru ilaihi kullu ma adahu illa Allah, sampai ke tahap itu. Barulah pengetahuan. Bila kata musannif, kalau seorang itu sampai ke tahap demikian, maka setiap detik, setiap saat, setiap itu semua dia akan merasai syukur nikmat Allah Ta'ala. Dia akan merasai nikmat Allah. Bukan sekadar menerima nikmat, bahkan dia akan merasai nikmat Allah, dan dia merasai akan keseronokan, kelazatan bersyukur dengan Allah. Tapi oleh kerana apabila dia jahil tentang ilmu, tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, tak kenal sahabat, tak kenal para ulama, tak kenal orang soleh, yang dikenal adalah K-pop, apa semua tu yang dikenal. Tak kenal orang-orang yang kuat beribadat, tak kenal alim ulama, ahli sufi, awliya dan sebagainya. Kalau dia tak kenal itu, maka disitulah timbul kejahilan. Kalaulah saya ada satu mesin, ya, kalau saya ada satu mesin, saya katakan ini mesin tebu. Tuan-tuan biasa tengok mesin tebu kan? Kalau saya ada mesin tebu, saya berikan kepada orang yang jahil tentang mesin tu. Agak-agak mesin tu jadi apalah sekali? Bertambah elok ataupun hancur? Ranap. Kalau saya ada mesin, saya berikan kepada orang yang jahil. Bagi orang yang tak tahu tentang bagaimana nak guna mesin ini, saya nak awak guna mesin ni. Nama dah ambil kayu 1, 2, 1, 4 nak mesin yang tu. Hancur mesin tu. Nampak? Tapi kalau saya berikan kepada orang yang mengetahui tentang tujuan digunakan mesin ini, apakah fungsi utama mesin itu? Dia akan membawa hasil yang baik. Begitulah alam ini, tuan-tuan. Allah Ta'ala ciptakan alam ini ibaratkan mesin. Mesin apa? Mesin syukur Allah. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, natijah buah hasil daripada mesin itu menimbulkan syukur, kasih kepada Allah semula. Bagi orang yang mengetahui alam ini adalah mesin syukur. Tetapi kalau orang itu jahil tentang alam ini,
Seperti mana kita katakan mesin tadi diberikan kepada orang yang jahil, alam ini ditadbir oleh orang yang jahil, yang tidak kenal Allah, yang tak kenal hukum Allah. Apa yang berlaku? Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan, berlakunya kehancuran di atas daratan dan di dalam lautan, semuanya dengan sebab kasabat aydin nas, oleh kerana tangan-tangan manusia. Manusia yang mana? Yang jahil tentang Allah, yang jahil tentang agama, yang jahil tentang para nabi, yang jahil tentang ulama, yang tidak tahu siapakah orang aulia, tak tahu siapakah orang yang boleh membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak kenal. Bila dia tak kenal, apa dia akan buat ke dalam dunia ini? Kerosakan dan kehancuran. Dan sekarang ini kita sedang menghadapi perkara ini, tuan-tuan. Kalau kita tengok di dalam sekarang ni, semua manusia menghala kehancuran. Yang dulunya bertudung dah hilang tudung. Bukan sekadar hilang tudung, bahkan membuka aurat, mendedahkan aurat, membuat maksiat, serta dibangga, ditayangkan maksiat itu di khalayak ramai. Ini dunia sekarang. Anak-anak, cucu-cucu, saudara mara, kawan-kawan, tengok keliling persekitaran kita sekarang ni. Sebab itu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah pada zaman beliau, dia kata kalau ikutkan dengan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini memang tak layak untuk mendapatkan rahmat daripada Allah, yakni hujan. Tak layak untuk terima hujan. Sebab apa? Terlalu ramai ahli maksiat nak dibandingkan orang yang buat amal soleh. Tetapi kenapa Allah Ta'ala turunkan hujan? Allah Ta'ala kerana Allah masih beri peluang kepada kita. Nampak? Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita, beri peluang pada kawan-kawan kita, pada anak-anak kita, supaya kita sedar satu hari nanti harapan kita boleh berubah. Dan antara sebab utamanya ialah kerana masih ada makhluk yang sentiasa bertasbih kepada Allah, tak pernah putus. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada langit, bumi, pokok, batu, ikan, binatang, semua yang Allah Ta'ala ciptakan itu illa yusabbihu bihamdih, melainkan sentiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah. Oleh kerana makhluk ini masih wujud, maka oleh itu Allah Ta'ala turunkan hujan. Bukan sebab kita dah. Ini punca dia. Sebab apa? Kalau dia tahu bahawa semua anggota ini adalah merupakan pertaruhan, anggota ini adalah merupakan satu perkara yang dipinjam Allah kepada kita, dan Allah akan tanya balik perkara ini di akhirat, kata Al-Imam Al-Ghazali, maka dia ni tidak akan buat maksiat dah. Taubat dah, bakal tak buat dah. Tapi oleh kerana jahil, oleh kerana kejahilan yang menguasai diri. Apabila jahil menguasai diri, ghaflah, lupa, lalai, lalai kepada Allah Ta'ala itu bertambah, bertambah dan bertambah, menyebabkan mula-mula sembahyang dengan malas, akhirnya pakai tak sembahyang terus, dan akhir-akhir sekali menentang pula orang yang sembahyang. Maka ketika itu barulah Allah Ta'ala akan turunkan azab kepada orang-orang ini. Mintalah kita jauh daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan. Sebab itu kata musannif rahimahullah, maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada mata dan semua anggota itu adalah ibaratkan rakyat. Maknanya rakyat kita yang menjaga dia. Kita ni adalah ketua, hati itu adalah ketua, dan semua yang ada di luar itu semua adalah rakyat dia. Maka tilik olehmu betapa engkau memelihara akan dia, akan rakyatmu, maka sekalian kamu itu punya peliharanya, dan tiap-tiap kamu akan ditanya pada hari kiamat akan suatu yang kamu pelihara itu. Nampak? Fakullukum ra'in, kamu itu adalah wakil rakyat. Tak lagi tanding lah, dah jadi wakil rakyat dah sekarang ni. Tak ada sibuk politik-politik ni, dah wakil rakyat. Kita semua wakil rakyat belaka.
Rakyat siapa? Rakyat kita mata, telinga, lidah, hidung, tangan. Itu rakyat kita. Nak? Kalaulah yang ini pun tak boleh nak jaga dengan baik, janganlah nak mimpi jaga hak luar. Nampak? Ini fakullukum ra'in. Rasulullah kata ni pada anggota. Kamu itu semua adalah ra'in, tukang pemerintah. Wa kullukum mas'ulan an ra'iyati. Orang yang jadi wakil rakyat pasti akan ditanya bermacam-macam daripada rakyat dia. Rakyat dia mesti akan tanya dia. Nampak? Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan manusia. Bila Allah Ta'ala bangkitkan manusia, Allah Ta'ala sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat di mana kami nakhtimu ala afwahihim, kami tutup akan semua mulut manusia. Ketika itu mulut tak boleh nak bercakap dah. Wa tukallimuna aydihim, dan kami memberikan perkataan, berkata-kata, sifat berkata-kata pada tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kami menjadikan kaki itu boleh menaik saksi atas apa yang mereka telah buat di dalam dunia. Maknanya di akhirat nanti semua ni akan mengaku, ya Tuhan, ya Rabbal Alamin, sayalah tangan yang selalu memberi sedekah, ya Tuhan. Kaki kata, wahai Tuhan, sayalah kaki yang berdiri berjalan pergi ke tabung tu, wahai Tuhan. Alangkah seronoknya kalau kita, tangan kita menjadi saksi di akhirat demikian. Wahai Tuhan Rabbul Alamin, sayalah yang menyuap anak yatim itu makan bernama sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Sayalah yang menggaul, saya memasak nasi itu, wahai Tuhan. Saya, kaki kata, sayalah yang bergegas-gegas naik turun pergi ke pasar beli makanan untuk menjamu orang makan. Sayalah orang yang pergi. Kalaulah tangan kita naik saksi demikian, betapa seronoknya kita di akhirat. Tapi apakah malangnya kalau tangan kita menaik saksi di sebalik perkara itu. Wahai Tuhan, sayalah orang yang menekan button-button handphone mengumpat orang sekian-sekian, ya Allah. Ya Tuhan, mata naik saksi, sayalah yang menengok, melihat apa yang ditaip. Waktu dah taip salah, betulkan balik. Ya Rabbal Alamin, kaki kata, sayalah yang membawa idea untuk dia bawa pergi ke tempat maksiat, ya Allah. Kalau benda itulah yang menjadi akhirat sebagai saksi kita di akhirat, na'udzubillah. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh kita, bertambah jauh kita. Itu yang kita takut. Sebab itu kata ulama, kun salihan, jadilah kamu orang yang saleh, wa kum qurbas salihin, dan kamu hendaklah berdiri berdamping dengan orang yang saleh. Kalau kita ni susah nak jadi orang yang saleh, kamu duduk berapat, berkawanlah dengan orang yang saleh. Kerana orang yang saleh itu akan menjaga kamu. Sebab itu kata guru saya, Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Osman, hafizahullah wa yatihil afwa wa syifa. Tuan guru saya kata dulu, Muhammad, kalau ada orang yang report tentang kesalahan kamu, kalau ada orang, waktu itu saya tengah belajar lagi, kalau ada orang yang mengadu tentang kesalahan kamu, ada orang itu mengadu-ngadu kesalahan kamu menyebabkan kamu mendapat hukuman, maka jadikanlah dia kawan terbaik untuk kamu. Kerana apa? Orang ini yang nampak kesalahan kita, yang menyebabkan kita boleh jadi rasa sedar yang kita ni salah. Sebab tu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku paling takut apabila aku ini jadi mujtahid. Kerana apa? Aku takut ketika mana aku hukum sesuatu yang salah, tidak ada seorang pun berani nak tegur aku. Takut tu. Kita paling takut situasi macam tu apabila kita buat salah, tidak ada orang nak tegur kita dah. Nampak? Macam kita lah kalau mak dengan ayah kan, kalau anak kita dah terlalu, orang kata terlalu buah sangat. Orang Kelantan kata buah. Anak ni buah sangat. Nak pergi sana pergi, kita pun dah malas nak tegur. Bererti anak itu apa tu? Anak yang soleh itu. Kalau kita pun lantak engkau lah, pada kena tangkap polis, amat reda. Kalaulah sampai tahap kita macam tu, contohlah kata, habis kita tak minta benda tu, na'udzubillah. Kalaulah ada orang yang sampai tahap tak ada orang nak tegur dia dah, dia buat salah pun orang lantak engkau lah, orang ini malang nasib dia. Tapi orang tu dia rasa dia bangga, dia lepas, bebas. Tapi di akhirat kamu tidak bebas, wahai Tuhan.
Nampak? Kalau ada orang yang masih tegur kesalahan kamu, hargailah orang itu. Jadikanlah dia orang yang terbaik untuk kamu kawan. Sebab dialah orang yang akan menegur kamu bila kamu dalam kesalahan. Dia yang sanggup. Nampak? Kita sekarang ni masalah pun gitu. Kalau orang tegur kita salah, kita kata apa? Jangan jaga tepi kain orang. Tu kita balik. Nampak? Bila orang nak tegur kita, Tuan, tadi saya nampak Tuan semayang tadi ada koyak Tuan dekat belakang tu Tuan. Tak nak cakap lah kat mana Tuan. Tuan-tuan faham je lah. Kau ni pandai tengok orang punya kan? Kau tak tengok kau punya. Nampak? Kalau ada orang tegur kita, Kak, jangan buat macam tu Kak. Ini benda ni salah Kak. Tak baik kita mengumpat orang Kak. Kita nak buat satu benda menyebabkan orang tu rugi. Tak? Kita nak tutup kedai dia, kita nak buat cerita lah konon-konon makanan dia tak sedap lah apalah supaya kedai dia lingkup. Tak baik Kak. Kalau orang macam ni agak-agak berapa ramai nak berkawan dengan dia? Orang tak nak kawan. Sebab itu di akhir zaman, orang yang tak tegur, orang yang menegur orang membuat satu kejahatan, ditegur, orang itulah yang paling jahat. Dah terbalik dah dunia ni. Siapa tegur orang buat jahat, dia yang paling jahat. Tanda dia orang tak nak kawan dengan dia. Orang yang tak tegur kau buat jahat, that is my friend. Itulah kawan saya. Itulah sahabat sejati. Nampak? Ini dunia sedang menuju kepada kehancuran. Sebab tu kita di dalam dunia sekarang ni. Nampak? Rakyat kita tahu kita sekarang ini dalam keadaan anggota kita ini semua diberi pinjam oleh Allah. Ketahuilah, satu hari nanti Allah akan ambil. Bukan sekadar Allah ambil, bahkan Allah Ta'ala akan tanya balik satu persatu. Nah, wahai mata, apa yang kamu buat daripada umur balik sampailah kita mati. Bukannya umur yang kita lah nak mati tu. Daripada kita balik, start kita balik umur berapa tahun, sampailah akhir nafas kita terhenti. Itu soalan yang akan ditanya. Nampak? Saya itu tu ada sekali tu saya pergi buat bayar fidyah mayat. Ada seorang hamba Allah meninggal, jemaah kita juga, pak mentua dah meninggal. Bila saya kira fidyah dia, fidyah sembahyang, fidyah puasa kan, kira-kira tengok umur dia, tak ingat tu dah kira fidyah tu 56 tahun dia punya masa sembahyang dia. Kita bila tengok tadi tu sembahyang dia, daripada dalam jangka 56 tahun itu, ialah lebih kurang dalam 110,000 waktu dia sembahyang. Allah, kita tengok, Masya Allah. Bila kita tengok tu, alangkah mulianya orang ni kalau dia dapat tunaikan sepanjang hidup dia 110,000 waktu ni. Ini baru sembahyang fardu, tuan-tuan. Apatah lagi kalau sembahyang sunat. Kalau amal ini memang betul-betul kita buat di dalam dunia, memang besar ganjaran di sisi Allah. Tapi berapa ramai yang dapat tunaikan semua ni? Nampak? Allahu Rabbi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, baru masuk isyak ke apa? Sikit lagi Kata musannif rahimahullah, maka jikalau tiada engkau pelihara akan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, nescaya ditanya oleh Allah Ta'ala akan dikau pada hari kiamat. Maka tak kala tiada dapat lagi engkau berdusta, dan tiada dapat engkau sembunyikan, melainkan nyata bagimu akan perbuatanmu itu. Nampak? Di akhirat nanti bila Allah Ta'ala panggil semua naik saksi, kita nak berdusta waktu tu, nak tipu dah tak boleh dah. Nampak? Semuanya tidak ada melainkan illa haqqa. Di akhirat itu nanti tidak adalah perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang dikeluarkan di akhirat itu, melainkan semuanya waktu itu semuanya benar. Waktu itu semua tak ada yang dusta dah. Tak ada yang dusta dah. Yang mengarut semua tak ada dah. Kerana segala anggotamu pada ketika hari kiamat itu
naik saksi atas perbuatanmu itu dengan perkataan yang nyata lagi fasih, dan jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun. Nampak? Pada hari kiamat itu, waktu itu semua anggota akan ini semua ni kata ni. Bilalah kita katakan perkara-perkara yang macam ini, di akhirat nanti anggota kita ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Semuanya akan naik saksi pada kita. Mulut dah tak boleh kata. Soalan kita sekarang ni, percaya ataupun tidak. Nampak? Bila kita ceritakan benda-benda akhir zaman atau benda-benda akhirat, benda-benda yang hidup ataupun perkara yang berlaku pada hari kemudian, persoalan kita, percaya atau tidak. Orang yang percaya, dia akan melakukan tindakan. Ini satu benda yang tak boleh dinafikan. Orang yang percaya, dia akan melakukan akan adanya tindakan. Contoh saya kata gini, ada dua orang. Seorang ini kita kata kat dia, pakcik, atas paha pakcik itu ada kalajengking. Pakcik pun tahu. Saya tahu ada kalajengking. Mana? Tu. Apa tu? Dia punya sepit dia tu ada atas ni. Dia punya sengat dia tu. Tu apa tu pakcik? Ini kalajengking. Pakcik tahu tak? Pakcik tahu. Bisa tak pakcik? Oi, bisa ni. Kalau kena ketip ni boleh mati ni dik. Tahu ke tak namanya tu? Ha? Seorang lagi tu, pakcik, ada kala belum sempat kala baru hilang dah semua. Kopiah hilang, baju hilang, kain semua hilang. Lari terus, tinggal kain, tinggal semua pendek dengan baju pagoda je. Nampak? Belum apa lagi, pakcik ada kala jengkip, mana-mana turun lagi. Agak-agak yang mana betul antara dua tu? Yang dengar, ya saya tahu. Nampak? Saya tahu itu kalajengking, bahaya tu. Kalau dikepit boleh pengsan tu bisa dia. Dengan yang seorang lagi, dia tak cakap pun dia tahu, tapi dia buat tindakan. Yang mana yang benar? Yang buat tindakan itu yang betul-betul tahu. Yang seorang tu berdoa nama kata tahu tapi relax, tak ada apa pun. Nampak? Yang seorang lain tu dah cakap, saya tahu itu kalajengking. Dia tak cakap itu kalajengking, tapi tindakan dia itu berbetulan dengan apa pengetahuan yang dia tahu. Itu orang panggil orang yang tahu dan yakin. Dua. Yang sebelah tu saya tahu. Dia boleh explain satu persatu. Kalau jengking ada sepitnya, ada ekor yang tajamnya, kalau diketip racunnya berbisa, ada sebab ada asid, ada buruh. Habis semua sains boleh masuk. Tapi kalau dia tidak melakukan tindakan apabila kalajengking itu ada, agak-agak dia tahu ke tak? Kita kata dia tahu, tapi saya ragu-ragu dengan pengetahuan kamu. Betul ke orang ni tahu? Yang seorang lagi ni, pakcik ada kalajengking, melompat Pak Haji, hilang serban. Nampak? Tercabut cermin tu, lompat Pak Haji, mana-mana lompat. Dia tak ada cakap, Pak Haji tak ada cakap pun, saya tahu ada kalajengking. Tak. Tetapi tindakannya itu menunjukkan bahawa dia tahu kalajengking, bahkan dia kenal kalajengking. Begitulah juga kalau kita sebut cerita pasal akhirat ini, tuan-tuan. Benda yang akan datang. Nabi sebut akhirat ini ada alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang yang memegang kitab. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Ni ciri-ciri orang bertakwa. Wa yuqimus shalah wa yutunaz zakah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka dengan hari akhirat itu sangat-sangat yakin. Maknanya pengetahuan sampai ke tahap keyakinan. Kalau kita ceritakan baca perkara ini, tuan-tuan, kalau masih lagi tak timbul rasa yakin itu, apa yang kita tahu? Nampak? Kalau kita tahu di akhirat ni akan ditanya, semua anggota-anggota semua akan ditanya oleh Allah. Mulut waktu tu tadi nak kata semua naik saksi. Ya ke? Oh, saya tahu. Oh, ya betul. Apa dia saksi?
tapi masih belum menimbulkan tindakan, bererti ada something wrong dengan awak punya pengetahuan. Ini kita anak ni. Nampak? Sebab tu kita hari-hari menuntut ilmu, hari-hari berzikir, hari-hari berselawat. Tujuan dia apa? Ilmu tu kita sudah dapat. Kita nak buang selaput hijab antara kita dengan ilmu tadi tu. Ilmu yang tak boleh nak meresap tu. Kalau dari segi ilmu perubatan itu, kita makan makanan berkhasiat tapi tak dapat khasiat. Sebab apa? Penyerap apa tu? Di dalam usus tu dia ada apa tu? Orang kata macam rambut-rambut, apa nama? Saya tak tahu kat tu. Yang menarik segala zat-zat tu. Tak tahu. Tak tahu pun. Tuan doktor, kami doktor dah. Apa nama boleh? Boleh. Boleh tu. Ada bentuk tu. Tak nak. Kalau tu benda yang tu apa? Penarik khasiat tu kan. Kan kalau orang yang makan minyak banyak, orang makan tu lama-lama benda tu dia jadi keras kan. Kolesterol. Allah payahnya nak sebut. Kolesterol bila dah tinggi kan, bila makan makanan khasiat pun dia tak boleh nak serap dah zat-zat daripada makanan. Sebab apa? Sebab kolesterol terlalu tebal. Nak tak nak dia kena bersihkan kolesterol dulu kan. Nampak? Sebab apa? Bila bersihkan barulah dia boleh tarik. Begitulah kita. Bila kita belajar ilmu, ilmu ni ibarat makanan-makanan khasiat. Ibarat macam makanan-makanan organik. Nampak? Makanan segar. Tapi bila kita makan tu tak rasa apa-apa. Berarti hati itu sedang selaput dengan kolesterol. Apa dia? Dosa. Nampak? Maka banyakkan bertaubat kepada Allah, banyakkan istighfar. Mudah-mudahan dosa itu, kolesterol itu dihakis. Bukan boleh kata bila sekali taubat terus habis, dia habis sikit-sikit. Tapi istiqamah lah. Nampak? Jangan kolesterolnya makan, minyaknya pun makan. Sampai bila nak habis? Nampak? Mesti kena ada berhenti. Stop yang ini, buka yang ni. Nampak? Stop kita punya kolesterol, buka kita punya ubat-ubatan itu. Sama lah tu. Nampak? Kita dalam hati mati. Sebab tu kalau kita mengaji masih tak rasa apa-apa, tak rasa apa-apa lah ustaz, salah ke? Itu tidak salah. Berarti tabiat lama kita tu masih ada. Nampak? Tabiat lalai kepada Allah, tabiat lupa kepada Allah, itu masih lagi kuat. Menyebabkan kita ini disarankan untuk banyakkan beramal, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat, banyakkan istighfar. Banyakkan buat lirik dan sebagainya, supaya amal kita itu boleh menghakis dosa itu sedikit. Lama-lama tuan-tuan, kalau ada hari-hari beramal, hari-hari berzikir istiqamah dalam amal, insya-Allah kita akan nampak. Bila kita belajar sikit, semua akan terbuka. Belajar tauhid, masya-Allah, terang. Nampak terang di hati, terang di fikiran, terang semua nampak. Bila kita belajar ilmu tasawuf, nampak dia penetrate, tembak, penembus di hati terus. Sebab apa? Sebab kita ni sentiasa dalam mengislahkan diri. Nampak? Walaupun kita ni belum, tapi kalau kita istiqamah, dia kata, kalau kamu tak boleh jadi orang yang soleh, fakum qurba salihin, maka kamu berdirilah, berdampinglah dengan orang yang soleh. Ini dalam kita dah soleh pun tak, walaupun nama soleh. Nampak? Jadi mak rempit, itu orang soleh yang merempit tu. Kata musannif rahimahullah, seperti firman Allah Ta'ala, Allahumma nafhum ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa la takilna anfusana tarfat 'aini ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsik. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah wa raf'al bala wa qif 'anil wala wal waba wa ta'un wal mahsya wal munkar. Allahumma asqina wa isqala tad'ana min al-qanitin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wa ighfir lana wa ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li sa'iril muslimin wa alhiqna bis salihin waj'alna min ibadika syakirin bi rahmatika wasi'at kulli syai'in ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina